Assalamualaikum, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi topik PDPR kita pada hari ini adalah kata sendi nama. Kata sendi nama, kita akan tengok apa itu kata sendi nama dan bagaimana penggunaan kata sendi nama ini di dalam kita membina ayat. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan kata sendi nama? Kata sendi nama ini ialah perkataan yang hadir di hadapan frasa nama dan membawa maksud tertentu. Di sini, pelajar diingatkan bahawa kata sendi nama ini ia hadir dan wujud di hadapan ataupun sebelum frasa nama, dan kata sendi nama ini akan membawa maksud yang tertentu. Di sini adalah beberapa perkataan kata sendi nama. Okey, beberapa kata sendi nama yang selalu kita dengar adalah di. Di ini keterangan dia, penggunaan dia adalah untuk kita menunjukkan tempat. Ingat, perkataan di ini adalah perkataan kata sendi nama di ini telah digunakan untuk kita menunjukkan tempat. Okay, jadi contoh penggunaan ayat dia di sini saya dah sertakan. Halimah suka duduk di rumah. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahawa Halimah ini dia suka duduk di rumah. Kalau kamu perasan, di ini selepas di adalah tempat. Jadi tempat ini juga boleh merupakan kata nama, boleh terdiri daripada kata nama. Ayat yang kedua pula, ayah saya sering berada di dalam pejabat. Ayat yang ketiga, ibu meletakkan cermin matanya di dalam beg. Jadi selepas kata sendi ini boleh terdiri daripada pelbagai frasa nama. Jadi kata sendi mestilah di hadapan kata nama. Jadi yang mana satu kata nama untuk ayat yang pertama ini tadi adalah Halimah suka duduk di rumah ni, kata nama dia adalah rumah. Manakala untuk ayat yang kedua ini, kata nama dia adalah pejabat. Dan ayat yang ketiga, kata nama dia adalah beg. Jadi kata sendi nama ini dia boleh wujud di hadapan frasa nama. Kalau kamu perasan, dalam itu adalah kata bantu ataupun kata penguat. Jadi kata bantu atau kata penguat boleh wujud di belakang ataupun di hadapan frasa sendi ini. Okay, seterusnya untuk perkataan ke pula, ke dia ada dua penggunaan dia. Yang pertama, penggunaan dia adalah untuk menunjukkan tempat atau arah, dan yang kedua adalah menunjukkan waktu. Okey, untuk menunjukkan tempat atau arah ini, ayat yang pertama di sini adalah adik sering ke kedai apabila ada wang. Di sini ke ini kita gunakan untuk menunjukkan tempat ataupun arah. Kalau di tadi dia spesifik untuk menunjukkan tempat. Kalau ke ini kamu boleh gunakan untuk menunjukkan tempat ataupun arah. Contoh dia yang nombor 2, Salmah berjalan kaki ke klinik bersama kawannya. Yang itu dia menunjukkan tempat. Okey, yang ketiga ni pula dia menunjukkan arah, iaitu jangan pergi ke sana seorang diri. Kalau penggunaan sana, sini itu maksud dia
Dia menunjukkan arah. Okey, seterusnya ke ini juga kita gunakan untuk menunjukkan waktu. Jadi contoh penggunaan dia di sini, Azizah membawa buku cerita itu hingga ke pagi. Jadi di situ pagi itu menunjukkan waktu. Pagi, siang, petang, malam. Jadi kita boleh gunakan ke itu untuk menunjukkan pagi. Yang kedua pula, persahabatan mereka bertambah erat dari hari sehari ke sehari. Di sini penggunaan ke ini menunjukkan tempoh waktu. Jadi selain daripada menunjukkan masa, kata sendi ke ini juga kita boleh gunakan untuk menunjukkan tempoh waktu. Okay, seterusnya adalah perkataan dari. Dari, selalunya pelajar dia selalu confused, selalu keliru dengan perkataan dari dan daripada. Pada hari ini kita tengok dari ini kita guna untuk apa, daripada kita akan guna untuk apa. Okay, jadi kita tengok dulu perkataan dari ini. Dari ini dia ada dua penggunaan sama dengan ke tadi. Yang pertama adalah untuk menunjukkan tempat atau arah, sama juga dengan penggunaan ke tadi. Dan untuk dari ini juga kita gunakan untuk menunjukkan waktu ataupun masa. Okey, untuk fungsi yang pertama iaitu menunjukkan tempat ataupun arah, contoh penggunaannya di sini adalah dari ini, lori-lori itu bergerak dari pasar. Dia menunjukkan tempat. Kemudian ayat yang kedua, askar Jepun mara dari utara semenanjung tanah Melayu. Itu menunjukkan arah. Dan yang ketiga ini, dari kacamata saya tindakan budak itu wajar. Dari penggunaan dia juga boleh digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang abstrak. Contoh dia ayat yang ketiga ini tadi. Dia tak menunjukkan arah, dia tak menunjukkan tempat, tetapi dia menunjukkan pandangan ataupun pendapat seseorang. Dan kita boleh guna perkataan dari itu untuk membina ayat seperti ini. Okey, yang seterusnya adalah menunjukkan waktu atau masa. Ayat yang pertama, pengembara itu sudah berada di kampung ini sejak dari subuh lagi. Itu menunjukkan waktu subuh. Yang kedua, saya mengulang kaji pelajaran dari pukul 9 pagi hingga 11 pagi. Itu menunjukkan waktu jam 9, waktu jam 11 pagi. Dan yang ketiga, dari bulan Januari lagi saya sudah menderma. Jadi itu menunjukkan masa. Jadi penggunaan dari ini tadi adalah ada dua ini, iaitu untuk kita menunjukkan tempat ataupun arah, dan untuk menunjukkan waktu ataupun masa. Okey, seterusnya kita akan tengok perkataan daripada pula. Daripada ini bagaimana penggunaan dia, kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama kita ada menunjukkan punca bagi manusia, haiwan dan benda. Jadi daripada ini penggunaan dia adalah untuk kita tunjuk punca punca daripada manusia, haiwan dan benda. Kita tengok bagaimana contoh penggunaan dia. Okey, jadi contoh penggunaan dia, surat itu datangnya daripada pengetua saya. Itu menunjukkan punca dari manusia. Yang kedua pula, hadiah yang saya dapat itu daripada ibu angkat saya. Itu pun menunjukkan punca dari manusia.
Yang ayat yang ketiga pula, cerita itu dipetik daripada buku Cikgu Abdullah. Yang itu pula menunjukkan punca dari benda kerana dia buku. Kalau ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi, dia menunjukkan manusia. Kalau haiwan pula macam mana contoh ayat dia? Mungkin bola itu adalah kepunyaan bola itu dihadiahkan kepada kucing saya daripada saya. Itulah. Ya, haiwan pun dia boleh juga menunjukkan punca haiwan ni. Fikir ayat kamu sendirilah. Okey, jadi yang seterusnya pula adalah untuk menunjukkan sumber atau masalah sesuatu benda. Yang ni typo Okey, jadi yang pertama, koleh-koleh itu dibuat daripada kacang hijau. Selain daripada punca tadi, kita juga boleh guna daripada ini untuk menyatakan sumber bagi sesuatu lah. Contoh dia, koleh-koleh itu dibuat daripada kacang hijau. Air boleh didapati daripada buah-buahan. Gelas yang dibuat daripada kaca sememangnya cantik. Jadi kita boleh guna daripada ini untuk menunjukkan punca bagi manusia, haiwan dan benda, dan juga untuk kita menunjukkan sumber ataupun masalah sesuatu benda. Selain daripada itu, penggunaan daripada ini ada 3 penggunaan daripada ini juga kita gunakan untuk menunjukkan perbezaan ataupun perbandingan. Jadi kita boleh guna untuk perbezaan dan perbandingan juga. Jadi contoh ayat dia di sini, suhu badannya meningkat daripada 37 darjah Celsius ke 39 darjah Celsius. Jadi itu menunjukkan perbezaan. Kemudian penggunaan daripada ini juga kita boleh gunakan sebagai kata pangkal ayat. Contoh dia, daripada Ali lebih baik Azman. Maksud dia Ali ni lagi baik daripada Azman. Yang ketiga pula, markah Zulfikar kurang sedikit daripada markah kembarnya. Jadi daripada ini, selain daripada kita gunakan untuk menunjukkan punca bagi manusia, benda dan haiwan, dan juga untuk menunjukkan sebab bagi sesuatu, kita juga boleh gunakan daripada ini untuk menunjukkan berlakunya ataupun terdapat perbezaan ataupun perbandingan antara dua benda. Okey, jadi di sini adalah binaan frasa, ayat frasa sendi nama. Di sini perkataan yang berwarna merah itu ialah frasa sendi nama. Contoh dia yang pertama, anak muda itu pakar perubatan dari Malaysia. Kenapa kita guna dari? Kerana Malaysia ini menunjukkan tempat. Jadi kita akan guna dari. Selalunya soalan dia mungkin dia akan tukar dari ini kepada daripada. Jadi kamu kena garis daripada tu dan gantikan daripada dengan dari. Okey, yang seterusnya pula, yang kedua, ukiran daripada kayu itu sangat elok buatannya. Yang ni dia menunjukkan punca untuk benda. Punca untuk benda, menunjukkan punca untuk benda di mana ukiran daripada kayu itu sangat elok. Okey, ayat yang ketiga pula,
jambangan bunga itu daripada suaminya. Jambangan bunga itu daripada suaminya, kita guna ini untuk menunjukkan manusia, punca daripada manusia. Okey, di ini pula pemandangan di atas bukit itu sangat indah. Jadi apakah penggunaan di ini tadi? Kita tengok balik penggunaan di tadi adalah untuk kita menunjukkan tempat. Untuk kita menunjukkan tempat. Kalau ada tempat, kita akan guna kata sendi di. Tempat dia adalah di atas bukit. Okay, yang kelima, pejabat Encik Farhan di dalam bangunan itu. Jadi bangunan ini pun adalah tempat. Jadi kata sendi yang kita guna adalah di. Dan seperti yang saya cakap tadi, dalam ini adalah kata penguat ataupun kata bantu bagi frasa sendi ini. Okey, jadi latihan untuk pada hari ini adalah saya nak kamu kenal pasti frasa sendi nama di dalam ayat berikut. Jadi ada 5 ayat, kamu salin di dalam buku tata bahasa, kemudian kamu gariskan. Contoh dia yang pertama ini, ceramah Dr. Radio bermula dari jam 1.15 petang setiap hari Ahad dan Selasa. Jadi saya nak kamu kenal pasti yang mana satu frasa sendi nama di sini. Frasa sendi nama dia untuk ayat yang pertama saya bagi contoh adalah dari. Jadi kamu gariskan dari ini. Sama juga untuk yang nombor 2, rancangan itu ke udara 2 kali seminggu. Penerbit rancangan itu berasal dari Johor. Ramai peminat rancangan itu terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah. Saya seorang daripada mereka. Jadi latihan ni senang saja. Kamu hanya perlu salin di dalam buku tata bahasa kamu, kemudian gariskan dan kenal pasti dan gariskan frasa sendi nama yang wujud dalam setiap ayat. Okey, jadi sila PM personal message saya latihan ini. Dan ni senang jadi tolong buat dan hantar kepada saya. Tak buat tu maksudnya nanti saya akan bagi markah PBD kamu teruk sebab kamu tak pernah hantar kerja saya. Jadi tolong hantar kerja ini secara personal message kepada saya. Okey, setakat itu saja PDP kita pada hari ini. Nota ni saya akan bagi di dalam grup WhatsApp masing-masing. Kemudian saya nak kamu salin semualah salin semua dari mula ini sampailah bahagian latihan tadi. Saya nak kamu salin di dalam buku tata bahasa. Okey, terima kasih. Setakat itu saja.